Baik, Angkatan bersepadu untuk memperkukuh kawalan sepadan negara dan mengekang kemasukan parti dan juga untuk menghentikan rantaian COVID-19. Itu juga perincian yang kami bawakan untuk anda dalam bicara politik ekonomi pada malam ini. Kita ingin ucapkan selamat datang kepada dua tetamu kita di studio, iaitu Lieutenant General Datuk Haji Arsyad TUDM yang merupakan Panglima Angkatan Bersama. Juga bersama kami pada malam ini Laksmana Muda Maritim Kamaruzaman bin Abu Hassan. Beliau merupakan Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau lebih kita kenali sebagai APMM. Visual tadi Datuk dan juga Laksmana merupakan rutin seharian bagi anggota dan juga pegawai yang telah pun mula bertugas dalam NTF sejak ia mula ditubuhkan dan cabarannya makin meningkat. Namun itu tidak mematahkan semangat semua yang terlibat untuk terus membawa mandat tersebut. Untuk portfolio di bawah Angkatan Bersama ini, bagaimana ia boleh diperkenalkan kepada para penonton dalam barangkali terma yang lebih mesra sivilian, kalau boleh saya katakan. Silakan Datuk. Baik. Terima kasih. Pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana mengundang kami semua ke pentas ini untuk berkongsi dan juga share information ke atas apa yang telah kami laksanakan selama inilah. Kan? Jadi saya sebagai Panglima, nama saya Lieutenant General Datuk Haji Azim Adi Arsyad. Saya adalah sebagai Panglima Angkatan Bersama. Jadi sebagai Angkatan Bersama ini, kami sebenarnya melaksanakan operasi dan terdapat beberapa operasi di bawah Okoman pihak kami. Yang pertamanya dalam negara di Timur Sabah dan juga di luar negara melibatkan daripada di operasi di Lubnan, Malabat 850, kemudian di Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar dan juga pemerhati di Mindanao dan juga staf dan juga pemerhati di bawah payung PBB. Jadi pelibatan MKAB di dalam NTF ini adalah saya sebagai salah seorang ahli command committee di dalam NTF. Jadi tugas saya adalah untuk menyelaraskan operasi-operasi di Timur Sabah bersama dengan pihak Eskom. Jadi untuk pengetahuan semua bahawa operasi MKAB di sana melibatkan pihak Angkatan Tugas Bersama 2 dan juga 13 Brigade Tentera Darat. Kami melaksanakan operasi pasir dan juga operasi pantai. Namun di bawah NTF, kami juga melaksanakan op benteng, namanya op benteng bersama, yang fokus ataupun kawasan operasi kami ialah di dua tempat, iaitu di Lahad Datu dan juga di Tawau. Namun begitu, kita juga bekerjasama dengan secara bersepadu dengan pihak Eskom, di mana pihak Eskom juga melaksanakan operasi cegah parti namanya, iaitu di Paeran dinamakan dengan Op Cegah Parti Utara daripada Paeran Pulau Berhala hinggalah ke Kinabatangan, kemudian Op Cegah Parti Timur, Paeran Tambisan hinggalah ke Semporna, kemudian Op Cegah Parti Selatan, Paeran Sungai Apas ke Kalabakan, dan pada hari ini menambah satu lagi operasi cegah parti daratan namanya. Dan ini melibatkan kawasan daripada Sandakan hinggalah ke Tawau. Dan pihak kami bekerjasama dan juga beroperasi secara bersepadu dengan pihak Eskom ni untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam operasi benteng. Lokasi Malaysia Timur ini merupakan satu cabaran di lain, Laksmana juga Datuk. Untuk pihak APMM, ini antara peluang yang dapat kami duduk bersama dengan APMM untuk mengetahui apa antara peranan dan juga cabaran yang dihadapi oleh pihak APMM dalam op benteng. Jadi sekarang ini bagaimana pula peranan yang dibawakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam situasi yang agak tidak konvensional ini? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana jemput wakil dari APMM. Sebelum saya mula apa peranan APMM dalam NTF ini, saya nak memperkenalkan APMM itu sendiri, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, atau yang dikenali sebagai Maritim Malaysia. Sebab kita ada banyak agensi penguatkuasa. Jadi kita nak beritahulah apa tugas kita sebenarnya. Jadi tugas kita ni ditubuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi penguatkuasaan bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan maritim di zon maritim Malaysia itu sendiri. Yang tujuan untuk melindungi kepentingan maritim dan kepentingan lain-lain dalam negara dalam zon itu. Jadi
apa yang menjuruskan di sini itu kesalahan-kesalahan apabila kita membuat penguasaan itu, kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan yang di mana-mana undang-undang persekutuan yang dikuasakan di dalam zon maritim Malaysia itu sendiri. Jadi kita ini telah wujud masa penubuhannya pada tahun 2005 tersebut. Kita ini sebagai agensi tunggal lah, melaksanakan semua agensi undang-undang persekutuan. Jadi sehingga hari ini kalau kita lihat di seluruh Semenanjung dan di Sabah, kita telah buat banyak operasi. Jadi kita telah mengatur aset-aset kita di mana di Semenanjung setiap negeri. Dulu kita dalam konsep wilayah. Sekarang setiap negeri kita konsep negeri. Setiap negeri ada aset-asetnya tertentu berdasarkan kepada hotspot dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam negeri tersebut. Dan waktu yang sama, sejak 2013 lagi, iaitu kita telah terlibat dalam di kawasan A-Zone. Itu kawasan zon keselamatan Pantai Timur Sabah. Itu yang dikenakan oleh Eskom. Ya. Jadi 3 agensi utama di situ, di mana ATM, PDRM dan juga FMM itu sendiri bersama-sama bersepadu dalam memastikan tidak berlakunya penculikan dan juga jenayah letas badan. Ya. Jadi itulah satu contoh di mana kita gunakan salah satu konsep daripada Eskom itu dalam NTF, National Task Force itu sendiri. Jadi bila peranan kita ni, bila National Task Force diwujudkan, ya, dan bagi kita telah sedia ada. Aset-aset kita sudah berada di kawasan-kawasan yang untuk kita memastikan penguasaan kita berjalan dengan baik, lancar dan sebagai deterrent kepada mana ancaman dari luar ataupun dari dalam untuk melakukan kesalahan jenayah. Jadi bila NDF ditubuhkan, diwujudkan sektor-sektor, sektor 1 sehingga sektor 1 hingga 8 di semenanjung Strait of Malacca ni. Jadi dengan atur gerak aset kita yang KPI kita yang sebelum ini sebanyak 45 buah kapal dan bot-bot tersebut, dan kita susun atur saja ikut keperluan National Task Force punya requirement, di mana yang objektif utamanya adalah untuk mencegah penurunannya COVID-19 melalui parti. Sama yang nak keluar atau nak masuk. Ya? Bila Laksmana sebut tentang, itulah kata kunci di sini, COVID-19 dan juga parti, dan ini merupakan satu lagi risiko yang dibawakan oleh mereka. Dengan apa yang dibentangkan dalam perutusan rasmi Yang Amat Perdana Menteri semalam, dan bila mana Sabah juga namanya agak naik sebagai kawasan red zone. Bagaimana Datuk sendiri melihat bila terlibat dengan kawasan Malaysia Timur, bagaimana ini memberi kesan kepada barangkali skop tugas anggota dan pegawai di sana? Ya, memang benda ini mencabar dan juga berisiko. Ya. Namun sebagai anggota yang telah dilatih dengan baik dan mantap dan juga berdaya tahan tinggi, jadi kita harus hadapi sebaik mungkin bagaimana nak menanganinya secara sistematik. Namun sebagai seorang manusia ni, kita tak dapat lari juga lah daripada ada emosi, ada tekanan dan so on so forth. Tapi kita harus kita dapat tanganinya sebaik mungkin lah. It's not agak mencabar juga kerana kita haruslah berdepan dengan risiko-risiko yang sangat tinggi. Ya. Daripada dijangkiti oleh wabak tersebut, kan? Dan juga secara geografikalnya di Sabah tu pun dah melihatkan satu cabaran yang besar juga dengan sempadan sempadan garis pantai di Sabah saja dah 1743 km, kan. Kemudian sempadan darat dengan Kalimantan 372 km, kan. Jadi itu saja dah memberi satu gambaran yang di kawasan sangatlah besar dan luas, dan ia memerlukan semua manusia yang mencukupi, aset-aset yang mencukupi, dan yang paling penting terhadap semua manusia ini adalah semangat waja yang kuat, yang daya tahan yang tinggi.
untuk melaksanakan tugas. Bila EPMM juga TUDM dan juga agensi-agensi lain dibawa untuk membawa tugas ini, komunikasi itu bagaimana? Laksamana, sebab kita banyak cabang juga, banyak rantaian yang perlu kita ikuti dengan betul. Jadi channel of command itu bagaimana, Laksamana? Bila operasi bersepadu ni, seperti saya kata tadi, pengalaman daripada Eskom itu sendiri yang melibatkan 3 agensi utama tu. Dalam agensi tersebut tu, macam EPMM ni, kita lebih kepada operasi di laut. PDRM dia ada operasi di darat dan juga di laut. Dan sama juga dengan ATM. Tetapi yang sama, kita APM ada aset udara. Jadi dalam NTF itu sendiri, dia ada komponen darat, komponen laut dan komponen udara. Jadi kita terlibat, APM itu terlibat dalam komponen udara dan komponen di laut. Jadi di sini bila kita nak bersepadu ni, memang komunikasi itu memang masalah. Jadi sebelum ini kita masing-masing ada channel frekuensi masing-masing. Tapi dengan ada NTF ni, apabila kita sit down dan kita lihat apa kekangan kita sebagainya, dan alhamdulillah kita dapat menyelesaikan masalah itu. Di mana terima kasihlah juga kepada PDRM kerana memberi kita pinjam ARPANET, di mana bolehlah kita bercakap antara satu sama lain, di mana yang lebih meluas lagi. Walaupun kita ada konvensional radio yang sedia ada, tetapi apabila yang melibatkan udara, darat dan juga landline, di mana kita masing-masing ada pusat operasi ataupun bilik gerakan masing-masing. Dan waktu yang sama, kita berbagai aset ini pun dia punya facilities dia pun berbeza-beza. Dan jadi daripada setiap hari bila ada operasi bersama tu, dari situlah NTF ni, dia punya staff dia ni akan sit down, what's the problem? Dan apa kekurangan agensi masing-masing, kita akan top up lah. Ada juga yang bertanggapan, Laksamana, Datuk, mungkin sebelum ini bila masing-masing secara asing tidak begitu efisien operasinya. Bagaimana pandangan Datuk sendiri bagaimana? Okey, pada pandangan saya lah, kan, sebagai sebuah dia kata apa, two hit better than one. Kerjasama sebagai satu pasukan adalah better than seorang-seorang. Kan? Justru itu, untuk melaksanakan operasi seperti ini memang memerlukan kerjasama yang lebih banyak, lebih bagus. Kenapa? Kerana apa? Tapi harus efektif lah. Kenapa? Kita saling melengkapi dan juga saling membantu-membantu di mana ada saja terdapat kekurangan. Kan? Contohnya macam masing-masing punya kekuatan masing-masing. ATM punya kekuatan dia sendiri, tersendiri. APMM punya kekuatan tersendiri, PDRM, even dan jawatan immigration, jawatan AXEM dan semuanya lah. 19 agensi yang bekerjasama dalam bersepadu dalam Benteng ini. Jadi masing-masing ada kekuatan dan kelemahan. Jadi apabila kita gabungkan ke semua tenaga ini sebagai sebuah super pasukan atau super tim, ianya akan datangkan satu hasil yang ataupun outcome yang amat efektif bagi saya. Bagaimana dapat dibuktikan keberkesanan ini? Sebab bila Datuk sebut two heads are better than one, ada juga yang kata too many cooks spoil the broth. Jadi bagaimana dalam begitu banyak ini, niatnya on paper memang bagus, tetapi bila Laksamana sebutkan tadi lah, dia ada radar ni, kita tak ada ni, dia ada equipment ni, kita tak ada equipment ini. Jadi apa yang dapat disimpulkan setakat ini dari segi gerak operasi, dari segi kerja dan juga peralatan yang digunakan? Okey, bila saya kata bila melibatkan operasi, saya kata tadi sebelum wujudnya NTF, bila kita buat operasi, inilah keberkesanan dia. Tetapi bila kombik muncul dan parti di Malaysia ni adalah terlalu ramai dan nak masuk dan keluar dan sebagainya. Jadi masa inilah kita nak share kita punya sistem yang ada yang boleh membantu dan contohnya APMM, kita ada SOSLA, kita itu sistem pengawasan maritim laut Malaysia, SOSLA, di mana radar tu yang keberkesanannya lebih kurang 50 batu nautika dan juga dia punya kamera yang ada lebih kurang 25 batu. Jadi di sini apabila sistem ini digunakan,
kita dapat buat pengesanan. Ya. Pengesanan especially di border. Ya. Walaupun ada few kelompongan lah, itu kita not deny lah, bila ada kelompongan tu akan diisi oleh aset-aset yang menggunakan aset kapal dan sebagainya. Ya. Sebab tu kena ada sinergi daripada Sinergi daripada semua. Jadi bila ada pengesanan dan kita sistem tu boleh analisis dan juga daripada pergerakan-pergerakan vessel ataupun target-target berkenaan mungkin yang ada target yang curiga. Jadi ini boleh disampaikan kepada aset-aset di laut. Aset-aset di laut ini pun dipecahkan sebagai aset induk. Aset di bawah aset induk tu ada aset pemintas dan aset ronda. Jadi benda yang bersesuaian di mana berdekatan lokasi, kita boleh arahkan untuk buat pemeriksaan. Dan juga untuk buat pemantauan. Dan sekiranya ada berlaku dan mungkin terusnya buat tangkapan. Jadi bila buat penguasaan, bila suatu tangkapan dibuat, ia perlu dibawa ke darat. Kawasan akan jadi lopong. Jadi inilah kita bila bekerjasama ni, so misi tempat yang lopong dan kawasan supaya modus operandi mereka ni berbagai-bagai. Jadi agensi penguasaan kena sentiasa dua langkah ke hadapan. Dua langkah ke hadapan. Betul. Kita ingin bercakap juga tentang kerjasama memandangkan COVID-19 ini merupakan satu isu global. Bagaimana pula dengan kerjasama luar negara? Kita akan juga tanyakan bersama tamu kami selepas ini. Jadi teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Okay. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tak ramai yang boleh betul-betul menghayati makna peribahasa ini dalam kehidupan seharian mereka. Tak ramai seperti Viviona. Viviona ada masalah. Dia perlu menjalani peperiksaan secara atas talian. Dengan telefon bimbit, bekalan makanan sehari, powerbank dan kelambu, dia memanjat pohon yang tinggi untuk mendapatkan akses internet bagi menduduki peperiksaan secara dalam talian. Kisah Viviona mendapat banyak perhatian, terutamanya pihak TM. Pusat Internet Kampung Pinggan-Pinggan, jantung komunikasi baru buat Viviona dan masyarakat daerahnya. Jaraknya juga tidak begitu jauh dari kampung berdekatan. Viviona dan rakan-rakannya boleh menikmati jaringan internet yang lebih laju dan stabil di sini. Viviona pula dapat memuat naik kandungan YouTube-nya dengan lebih mudah dan kerap. Pengikut laman YouTube-nya juga kini telah mencecah 100,000 orang. Syabas Viviona dan terima kasih TM. Ke arah kehidupan digital Malaysia didukung oleh TM. Jom. Sabrina Rafiz. Nak tahu apa itu MMA? Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Baik, tersambung perbincangan tentang Op Benteng memperkasakan
Keselamatan Benteng Negara, Sempadan Negara, dan di studio kita masih lagi berbicara dengan dua tamu istimewa iaitu Lieutenant General Datuk Haji Yasir Haji Arsyad TUDM, Panglima Angkatan Bersama, dan juga Laksamana Muda Maritim Kamaruzaman Abu Hassan yang merupakan pengarah bahagian keselamatan dan pengawasan maritim APMM. Tapi kita juga ingin bawakan perhatian anda kepada 19 buah agensi yang membarisi National Task Force NTF ini. Kalau boleh kita perkenalkan satu persatu, dimulai dengan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Markas Angkatan Bersama, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Eastern Sabah Security Command ataupun ESCOM, juga dibantu dengan Jabatan Imigresen Malaysia, Custom dan Excise Diraja Malaysia, Agensi Anti-Dedah Kebangsaan atau AADK, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perkhidmatan Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia, Jabatan Laut Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Ini yang bertugas 24 jam untuk memastikan kesiapsiagaan dan juga keselamatan dari pencerobohan parti. Dan kalau boleh kita tunjukkan juga kepada Lieutenant General Datuk, ya, bila ini melibatkan isu global, kerjasama antara negara dan negara luar itu juga sangat penting. Tapi kalau boleh kita tanyakan, ini mungkin soalan ni agak sensitif sikit sebenarnya. Bila kita ambil contoh negara lain, bila mereka menerima ataupun mengetahui tentang kemasukan bot pendatang asing, mereka hantar supply, mereka halau balik. Nope, you're not landing here, anda tidak boleh mendarat di sini, bagilah ke destinasi seterusnya, kami berikan supply untuk anda survive. Tapi di Malaysia kita bawa masuk, dan bila ada usaha untuk ataupun barangkali cadangan untuk kita tak boleh bawa kita masuk, maka NGO akan mula membuat bising. Mana isu kemanusiaan, kenapa tak buat? Tapi masalahnya mereka juga datang dengan risiko. Dan kita juga tahu kenaikan baru-baru ini juga disebabkan oleh pendatang asing tanpa izin. Pandangan dari pihak Angkatan Bersama bagaimana? Dalam hal ini kita harus tegas. Kerana apa? Kita tidak boleh berkompromi di atas risiko yang bakal kita hadapi. Kerana pembawa ni kita tidak nampak dengan mata kasar kita. Ya. Justru itu kita harus mengambil satu langkah yang amat drastik dan juga tegas dan juga ketat bagi memastikan mereka ni jangan masuk longsong sebenarnya. Itulah namanya benteng tu. Mengekang kemasukan mereka ni. Namun kita memahami kenapa NGO merasakan ini kan ada kalanya berlanggar dengan human right, kekejaman, so on so forth. Tetapi adakah kita berani mengambil risiko agar penularan di dalam negara ini bertambah banyak? Sebab apa? Virus ini pun satu cabaran juga sebab dia boleh bermutasi. Kalau awalnya dulu mungkin kita lihat tidak begitu boleh dikawal, boleh dipredik dia punya penularannya, namun sekarang dah bermutasi jadi namanya macam-macam. Ada yang dengan agresif kan. Jadi kalau boleh, bukan tak boleh, kita memang tak mahu sekiranya perkara yang sama berulang kembali kan. Jadi kita harus tidak mau menerima langsung ataupun kemasukan parti ini. Kalau nak datanglah ke negara kita, silakan ikut laluan-laluan yang yang disahkan, yang proper kan. Jadi adalah lebih terkawal sedemikian rupa. Saya juga diberitahu ada ialah dari anggota juga pegawai telefon bertugas, kadang-kadang mereka menyuruk belakang bot yang besar-besar. Banyak rantaian laluan tikus mereka sama ada di atas air ataupun di daratan itu. Pengalaman pihak APMM pula bagaimana? Bila ada yang mengatakan kenapa bawa je dulu masuk, bagi mereka perlindungan dahulu, kemudian buat laluan yang seterusnya. Bagi APMM, kita dah banyak pengalaman lah berkenaan dengan isu parti ini. Ini salah satu saja daripada ancaman kita. Kalau kita sebut parti, ancaman ini sama ada daripada parti yang daripada jiran kita daripada Indonesia, dan juga daripada Philippines, dan juga yang paling besar isu ini adalah Rohingya itu sendiri. Jadi parti ini mereka masuk berbagai cara. Kalau di Semenanjung ni lebih kepada menggunakan platform vessel, bot ataupun kapal. Jadi bot tu mungkin datang daripada bot asing
daripada negara mereka sendiri, ataupun juga bot yang daripada bot tempatan yang bersekongkol dengan mereka yang untuk mendapatkan sedikit wang dan sebagainya. Mungkin masa COVID ini mungkin banyak pekerjaan, banyak rintangan yang berlaku, mungkin dia punya pampasan itu lagi tinggi agaknya. Tapi walau bagaimanapun kita kena jelaslah, COVID ni bukannya satu ancaman yang kita tak pasti bila dia akan berakhir. Dan kita dah nampak dah kesan dia sekarang ni, terutama sekali di Sabah. Dan ia perlu dikawal daripada dalam dan juga di luar. Memang ekonomi itu memerlukan mereka, tetapi macam di Filipina, di sebelah Sabah tu ada banyak saudara mara, pulau-pulau. Mereka ni ada yang kerakyatan dan sebagainya. Dan ada juga yang isu parti, katakan parti, tetapi mereka semacam contohnya Palau, aku kata Palau ni, di mana stateless dan juga tidak ada itu. Pula ada satu dasar lah berkenaan mereka. Mereka ni berkeliaran. Dan waktu yang sama, mereka terlalu banyak. Kita ada masalah dengan pusat tahanan sementara. Dan ada juga dasar-dasar yang perlu kita kaji semula. Yang mana yang melibatkan orang tua, yang kanak-kanak ni yang yang boleh masuk pusat tahanan, dia tak boleh masuk pusat tahanan. Jadi kalau kita di luar ni, di lapangan yang nak buat penguasaan ni pun agak jadi masalah. Kecuali bila mereka membuat sesuatu kesalahan jenayah. Jadi mereka ada grey area, ada grey area di situ contohnya. Dan sama juga macam Rohingya. Dan APMM ni salah satu tugas utama kami adalah sebagai koordinator mencari menyelamat maritim. Kita mengkoordinasi, kita ada 5 MRC, Maritime Rescue Subcenter, dan juga MRCC di situ. So bayangkanlah Rohingya ni datang dari satu bot induk yang lebih 400 orang dan sebagainya, kanak-kanak dan sebagainya. Memang kita nak cuba cegah mereka daripada datang. Tapi apabila mereka dah datang, mereka akan cuba sedaya upaya. Jadi adalah sedikit. Bila sedikit itu yang ada bot daripada bot pertempatan, especially bot nelayan, bot kecil, yang pecah-pecah kecil ni masuk daripada berbagai cara dan tempat-tempat pendaratan yang terlalu luas, terlalu banyak. Jadi ini pun salah satu cabaran kita. So kalau kita halau, mungkin mereka datang balik. Dan keadaan bot-bot mereka ni ataupun bot-bot induk mereka ni agak usang. Memang tujuan mereka ni datang untuk mendarat. So bayangkanlah kalau mereka ni ada COVID, memang penularan tu. Jika berlakunya insiden kemalangan di laut, kita juga yang akan membantu mereka. Kita terpaksa membawa mereka dan sebagainya. So dia ada pro and cons di sini. Dan aspek udara kita boleh mengesan mereka. Kita boleh mengesan mereka di luar perairan kita dan sebagainya. Tetapi we have to stand to sampai bila? Satu kawasan yang agak conflicted. Situasi itu agak complicated di situ. Bisa saya tambah sikit. Kerana mereka ni pula pun pandai juga. Apabila mereka melihat di mana tata cara kita melaksanakan operasi, kehadiran kita di mana-mana, mereka akan cuba mencari cara yang lain. Mereka akan selalu begitulah dia punya senarionya. Modus operandi mereka sering berubah-ubah. Kalau dulu tu mereka datang macam Laksda mention tadi dengan kapal besar, jadi sekarang dia dapat tahu kita sudah melaksanakan sekatan ataupun penguasaan sempadan, mereka cuba cara lain. Jadi yang kita tak begitu gemar ni yang tekong nama dia, tekong inilah yang sangat yang kita harus perangi habis-habisan lah. Isu moraliti di situ. Kita faham dengan kekangan keuangan, apa juga keadaan sekalipun, tapi dalam situasi mengkhianati keselamatan negara, apakah sepatutnya hukuman itu diberatkan lagi? Laksmana, bagaimana? Ini pun satu isu juga di mana bila kita nak mencari atau menangani sindiket ini
perlukan maklumat lah, perlu maklumat. Yang FPMM ni mereka di laut. Mungkin yang tekong-tekong sahaja. Tekong, tetapi yang mengetuai sedikit ini kita perlukan maklumat yang lebih dan untuk ni tekong kecil-kecilan lah, tekong-tekong laut ni. Tekong-tekong di darat ni, ini mungkin itulah perlu yang kerjasama dengan pihak polis, Bukit Aman untuk kita share information. Dan semua agensi yang membarisi NTF ini. Kita juga ingin ketahui tentang barangkali melihat kehadapan bagaimana antara cabaran dan juga pertambahan tugas, bagaimana macam Laksmana sebutkan tadi, Datuk sebutkan tadi, sentiasa SOP mereka sentiasa tukar. Kita juga kena sentiasa lebih 2 kali lebih laju daripada mereka. Jadi kita bawakan soalan itu selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Bicara Politik Ekonomi. Okey, terima kasih. Bidang pertanian adalah sektor ekonomi yang penting dalam tamadun manusia dan Malaysia tidak ketinggalan dalam arus pembangunannya. Saksikan kisah perkongsian inovasi dan teknologi terkini dalam bidang pertanian negara serta kisah kejayaan usahawan pertanian dalam pelbagai kaum. Semua ini menanti anda dalam Agrotech Musim Baru setiap Sabtu jam 6 petang hanya di TV1. It's also a theatre of life and death, a constant fight for survival. The multitude of species and their diversity is staggering. The closer we look, the more mysteries and beauty they reveal. Unique stories hidden in the depths. Underwater Planet. Panorama minggu ini. Menjengah kebun-kebun bangsar yang mencetuskan idea konsep kebun komuniti yang diusahakan secara sukarela oleh komuniti setempat. Panorama juga memaparkan seni lanskap akuatik dihasilkan untuk menghiasi akuarium yang boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Saksikan Panorama Kebun Komuniti dan Lanskap Akuatik Isnin 12 Oktober 10 malam hanya di TV1. Bayaran BPN 2.0 ini akan dibuat dalam 2 ansuran. Pertamanya pada hujung bulan Oktober 2020 dan keduanya ialah pada bulan Januari 2021. Bagi golongan B40, bayaran ansuran pertama untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM700 dan keduanya pada bulan Januari 2021 sebanyak RM300. Baik, terus dalam Bicara Politik Ekonomi pada malam ini, kita ingin juga sambung perbincangan bersama Panglima Angkatan Bersama dan juga Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim APMM. Kalau kita mulakan dengan Lieutenant Jeneral Datuk sekali lagi. Ya. Dari segi sinergi yang telah pun dilihat dengan kerjasama semua agensi ini, bagaimana Datuk lihat NTF ini disambung dan bukan sebagai temporary measure semata-mata? Okey. Baik. Sebenarnya ianya sangat subjektif. Kerana apa? Selagi wujudnya kes-kes ataupun cubaan-cubaan untuk parti datang ke sini,
maka masih wujudlah atau masih perlulah operasi sedemikian rupa. Kalau kita lihat sekarang ini pun realitinya dia ada pull and push factor. Okay. Pull into our country, push from their country. For example, contohnya adalah macam cara kita mengawal COVID, cara kerajaan kita mengawal COVID yang lepas ini sangat successful. Kan, dah recognized di dunia. Kemudian kita dapat membuka sedikit demi sedikit sektor ekonomi untuk menjana balik ekonomi negara kita. Ini serta langsung merupakan pull factor. Kita lihat negara-negara jiran kita sebagai contoh macam paling dekat Indonesia. Jadi mungkin mereka juga memerlukan kelangsungan kehidupan. Jadi apabila di negara mereka masih belum settle down nicely dan dilihat Malaysia ni ada opportunity. Jadi itu merupakan satu contoh push factor mereka datang. Likewise di Rohingya kan. Mungkin sekarang ni kalau kita lihat suasana di Bangladesh dan juga di Rakhine tidak begitu kondusif untuk mereka. Jadi itu antara push factor mereka datang ke sini. Alangkah sebelum COVID pun memang telah bergejolak. Betul. Kan pula. Berapa cubaan mereka laksanakan kan, namun alhamdulillah ada yang kita dapat menahan mereka daripada masuk ke negara kita. Justru itu kalau kita bertanyakan berapa lama, mungkin bagi saya kita melihat bahawa setahun tidak dapat satu ketetapan untuk kita boleh fokus berapa lama. Kalau terma wait and see itu adakah barangkali setakat ini? Mungkin indikasinya mungkin daripada pihak perisikan apabila mereka melihat bahawa tidak ada lagi ancaman-ancaman ataupun potensi untuk mereka ini, ataupun dah kes dah reda ataupun berkurang atau tiada langsung, itu boleh memberi indikasi bahawa okey, operasi ini mungkin dapat di slow down kan, ataupun kita perlahankan dan slowly kita ni. Dalam situasi sebegitu, bila sekiranya ada pengumuman rasmi, okey sekarang NTF kalau bukan berhentilah macam masing-masing kembali kepada ejen masing-masing. Adakah ini barangkali menjadi satu katalis pula kepada mereka-mereka yang menggalakkan kemasukan parti ini? Okey, mereka dah tak ada, NTF dah tak ada, jadi kita boleh terus kembali kepada operasi sebelum ini. Maknanya untuk mereka yang menyeluduk masuk ini. Bagi PMM itu memang tugas kita, walaupun NTF ada atau tidak pun itu memang tugas kita menguasai undang-undang. Sekiranya bukan saja parti, penyeludupan dan sebagainya, itu memang tugas kita. Memang kita tidak ada beza. That's tugas hakiki kita. Hanya kita lihat apa dasar kerajaan berkenaan parti itu. Kalau kita nak sekat mereka sama daripada laut sebelum masuk untuk ketibaan, so kita akan tumpukan apa yang keutamaan dalam penguasaan tersebut. Tapi waktu yang sama, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ni, ada sedikit-sedikit penyelundupan dadah dan mula mengambil peluang. Penghantaran, keluar dadah, dan di mana APM telah berjaya menangkap beberapa kes-kes dadah yang bernilai tinggi. Masuk juga yang daun-daun ketum ni kan, yang tak keluar ke Thailand dan sebagainya. Jadi itulah dia punya kesan sepingan daripada ketibaan parti-parti ini, di mana dia punya punca pendapatan itu antaranya yang digunakan oleh kedua-dua negara yang berkenaan iza demand dan sebagainya. Jadi itulah kita perlu pengesanan yang kita punya rada sos lah, kita tu betul-betul amat memberi kesan lah untuk pastikan aktiviti mereka ini dapat dikesan lebih awal lah. Jadi itu dengan NTF ni sendiri pun kita memberi peluang sekiranya pengesanan curiga ni, kita akan minta bantuan kepada polis dan sebagainya, dan
cuba mempelajari sesuatu yang baru, jadi dan boleh menambah baik lagi cara proses SOP kita dan sebagainya. Kita sebenarnya tanyakan tentang aset-aset yang baru ataupun yang lama yang digunakan dalam operasi ini. Pandangan Datuk sendiri, selain daripada aset yang canggih, apakah perlu tanpa memberikan lebih spesifik, kerana ini juga merupakan confidential info kan, apakah barangkali perlu diperkukuhkan lagi inside intel ataupun sumber-sumber maklumat di kalangan orang-orang dalaman ini? Memang benar. Apabila kita melaksanakan operasi yang menghala ke arah mana itu ialah perisikan, kan? Perisikan. Justru perisikan ini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Humin dia daripada pelbagai bentuk lah intelligent gathering ni, kan? Jadi dalam hal ini yang boleh juga membantu kita dan amat efektif ialah maklumat-maklumat yang datang daripada orang ramai. Kan? So mereka ni ialah yang duduk paling hampir dengan, mungkin ada satu kawasan tu ada orang yang tidak dikenali tiba-tiba berada di tempat mereka dan juga membuat aktiviti-aktiviti yang tidak begitu disenangi. Kan? Mungkin kita tak tahu, mungkin dia ini parti ke ataupun penduduk ataupun pendatang yang izin, kan? Jadi dalam hal ini kerjasama daripada rakyat ataupun orang ramai amat diperlukan dan juga amat digalakkan untuk kita sama-sama nak membantras ataupun nak menangani isu-isu kemasukan parti dan juga nak menangani cabaran pandemik COVID-19 ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan talian Hotline National Task Force. Ini talian khas untuk anda, untuk orang awam hubungi. Untuk orang awam hubungi. Silakan. Jangan malu-malu dan segan. Sekiranya ada apa-apa saja maklumat, silakan hubungi Hotline National Task Force di nombor 011 6251 1223. Saya ulangi, 011 6251 1223. Silakan. Terima kasih. Dalam situasi sebegini, taliannya, platformnya sudah ada avenue untuk mereka datang dan memberi maklumat. Bagi pihak penguatkuasaan, bagaimana mungkin mereka juga risau tentang perlindungan diri sendiri. Bagaimana mereka ini dilindungi sekiranya mereka juga tampil memberi maklumat tapi tidak mahu menjejaskan risiko keselamatan mereka. Pandangan Laksmana bagaimana? Okey. Itu yang hotline yang dikeluarkan NTF. Untuk FPMM sendiri dan mungkin agensi yang lain, kita ada, sekarang ni susah nak ingat nombor kan. Kita ada MERS 999 tu, tekan 999 saja. So untuk FPMM kita ada MERS 99 untuk insiden kemalangan di laut, kecemasan. Satu lagi adalah untuk talian berkenaan apa-apa juga laporan maklumat berkenaan dengan isu-isu penguasaan. So dari sinilah itu respon kita. Kita ada KPI berkenaan dengan musnahai ini. Dan waktu yang sama kita ada juga talian-talian kita yang pusat-pusat operasi kita di mana kita bersama-sama komuniti maritim yang lain, pesawat nelayan dan sebagainya. Mereka tahu nombor-nombor talian telefon. Jadi ini yang boleh membantu kita, dan dari situ kita boleh proceed further dengan dengan melalui kita punya bahagian perisikan kita untuk lihat lebih mendalam lagi lah. Jadi untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Jadi untuk jadi bertanggungjawab tu kita tahu. Jadi dari situ sebenarnya adalah tanggungjawab kita untuk tidak mendedahkan maklumat mereka ni. Tidak. Dan juga operasi kita ni adalah satu yang dikawal selia supaya ada integriti di situ, dan semua ada laporan yang akan ditulis dan sebagainya, dan kita takkan hebahkan kepada komuniti yang ada kaitan dengan kes yang tertentu. Tetapi mereka actually menggalakkan. Mereka memanggil kita dalam satu mesyuarat komuniti Persatuan Nelayan, dan mereka beri pandangan, dan kadang
memberi maklumat yang lebih jelas lagi. Tapi kalau yang isu Rohingya dan sebagainya itu yang sedikit-sedikit yang melibatkan itu agak sukar. Walaupun taliannya masih ada untuk anda tampil memberikan dan juga membantu operasi. Kita akan kembali semula selepas ini. Kita ingin tanyakan lebih lanjut tentang bagaimana peranan dan juga cabaran wira-wira ini, juga peranan Kementerian Kesihatan Malaysia dan bagaimana mereka juga memuatkan diri dalam operasi NTF ini. Teruskan bersama kami. Okey, terima kasih. Dia tak rendah diri. Dia kata dia boleh berjaya seperti orang. Tidak mengalah dan tekad merealisasikan impian untuk berjaya. Dia nampak dia gaya tu, style dia memang ada personality lah. Status OKU cacat pendengaran bukanlah satu kekurangan. Tetapi status istimewa itu memuat semangat untuk lebih berusaha dan berjaya. Satunya saya sukakan identiti Chef Lin tu. Bukan dia tak nak belajar, tapi rasa masa dari awal lagi diri ni macam tak boleh nak terima dia keadaan dia macam tu. Pelbagai misteri menyelubungi kehidupan. Dia menyapu ni kawasan ni. Disapu. Sini. Iya, dibersihkan. 3 pagi. Ya, 3 subuh. Macam payau, ada lebih kurang rasa macam air zam-zam pun ada. Air ini tidak tercemar. Dan tidak ada sumber yang mencemarkan air itu. Dan benarkah kisah perempuan 7 beradik itu benar atau sekadar dongeng? Kampung Seri Mendapat terlipat dalam kenyataan. From the trash, everyday objects are destroyed, then transformed by technology, reborn into modern marvels. Cast iron cookware takes shape as a wood-burning stove. Wine bottles shatter into decorative glass ornaments. An elephant poop turns into greeting cards. These are the things that are made by destruction. Kerajaan bersetuju untuk membuka semula permohonan GKP mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020. GKP akan dibuka pada peniaga mikro yang berdaftar atau memegang lesen berniaga dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak berkuasa tempatan sehingga 31 Ogos 2020. Bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November 2020. Baik, sekali lagi kami kongsikan nombor talian hotline National Task Force 011-6251-1223 untuk anda berikan maklumat berhubung dengan kemasukan parti ke sempadan negara. Bersama kami di studio masih lagi berbicara dengan Lieutenant General Datuk Haji Yazid Haji Arshad, TUDM yang merupakan Panglima Angkatan Bersama, dan juga Laksamana Muda Maritim Kamaruzaman bin Abu Hassan, Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim APMM. Datuk, kalau boleh kita kongsikan, sebab tadi kita sebut tentang aset, cabaran, bagaimana kolaborasi ini, bagaimana kejayaan ini ataupun bagaimana perjalanannya setakat ini dari segi statistik. Kita tahu numbers don't lie. Jadi bagaimana untuk memberikan gambaran kepada masyarakat apa yang telah pun dicapai setakat ini? Pertama kali umur kita ni baru 5 bulan jagung. Kan? Belum capai tahun pun, 5 bulan saja. Alhamdulillah buat masa ini dari segi pelaporan kita terima setiap hari mendatangkan hasil. Setiap hari ada saja hasilnya. Sebagai contoh, kita ambil yang pada kemarin 6 Oktober, terdapat 29 pelaporan, iaitu merangkumi 23 laporan tangkapan, 4 laporan rampasan barang tanpa tuan, 1 laporan tangkapan lain dan 1 kali laporan penglihatan.
Penglihatan biasanya oleh pesawat-pesawat TDM ataupun UAV. Kan? Justru itu setelah pelaporan diterima, ia akannya diproses di agensi-agensi yang berkenaan sebagaimana lazimnya. Tetapi sejak Mei 2020 hingga Oktober 2020 yang saya sebut tadi 5 bulan tadi itu, ini adalah dia punya pencapaian lah. Sebanyak 3,156 pelaporan, iaitu 2,361 pelaporan tangkapan melibatkan 10,358 orang. Dalam pecahan tersebut, parti saja lebih kurang dalam 6,700, plus 6,800, tekong 758, penyeludup 310, lain-lain tangkapan 1,622, juga melibatkan penahanan bot dan kapal sebanyak 195 buah dan juga 680 buah kenderaan darat. Jadi kos dia pun agak tinggi ni. Kita tengok dianggarkan berjumlah lebih kurang dalam 75 juta. Kemudian kita ada 633 rampasan barang tanpa tuan. Itu pun berjumlah 53 juta. Kan? Kemudian kita ada juga pengusiran sebanyak 53 laporan pengusiran melibatkan jumlah 481 orang, di mana partinya 311 orang, tekong 9 orang, lain-lain 30 orang, dan juga sebanyak 131 buah bot yang telah dilencongkan atau diusir keluar. Baik. Demikian antara pencapaian ataupun success story buat masa ini selama 5 bulan. Datuk sebut kosnya tinggi, risikonya juga tinggi. Terutamanya mereka anggota dan juga pegawai yang bertugas di lapangan. Kita tahu kalau bertugas di lautan itu cuaca, keadaan laut itu juga dah menjadi satu risiko ya. Pihak APMM memang cukup kenal dengan risiko ini. Itu memang mula bertugas memang dah tahu. Bila melibatkan juga keganasan daripada pihak musuh, ancaman lah yang kalau nelayan asing, nelayan haram dan sebagainya. Bagaimana SOP situasi yang dilakukan sekiranya mereka bertindak ganas kepada anggota dan pegawai yang bertugas ketika itu? SOP kita sebelum konvik dan masa konvik ni berbeza. So masa konvik ni banyak perkara yang perlu kita kaji semula. Lebih-lebih lagi sebelum kita keluar operasi, anggota-anggota kita, pegawai kita yang bekerja di atas bot atau kapal perlu perlu dipastikan tidak ada yang dijangkiti lah. Yang dijangkiti. Kalau tidak akan jadi kluster. Itu pertama. Jadi apabila dibuat berada di laut, so mereka perlu buat pemeriksaan. Mereka buat pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan ini mereka perlu berhati-hati sebelum buat kalau tidak disyaki apa-apa yang berlaku, buat pemeriksaan hanya mungkin ada kaedah kita distancing punya pemeriksaan. Tapi bila ada kesalahan yang berlaku kita syaki, so kita perlu mungkin kita naik ke atas kapal berkenaan. So cabaran semua ada daripada bot ke kapal dengan cuaca yang baik, itu kita punya risiko kebesaran kita lah. Cuaca buruk dan sebagainya. Tapi kita terpaksa halungi itu. Jadi bila kita buat boarding ini, kita terdedah kepada yang mereka kita tak pasti. Sama ada mereka orang tempatan ataupun mereka warga asing. Tapi kalau yang ancaman kita apabila yang melibatkan warga asing. Mereka warga asing. Jadi di sinilah kita punya SOP kita akan pastikan yang kita nak menahan mereka ni tidak ada jangkitan. So kita tidak ada swab test peralatan, jadi kita hanya perlu gunakan suhu saja dulu dan kita lihat mereka ni ada tak tanda-tanda gejala tersebut. So sekiranya ada perlu penahanan dan inilah maknanya kita perlu bawa mereka di darat. So kita tak boleh dedahkan semua anggota kita, bawa mereka atas kapal kita dan sebagainya. Ini kita keadaan baru. Kita boarding team saja mungkin 4 orang atau 3 orang untuk berada di dalam untuk memastikan mereka tidak melakukan apa-apa jenayah lain lah. So kita akan bawa escort dan sampai ke di darat. Inilah yang bila di darat ni sebelum kita serah kepada penyiasat kita, kita perkhidmatan KKM ni. Buat swab test. Sama ada mereka ni
tidak ada gejala atau sebagainya, untuk sebelum kita bawa ke tempat-tempat lock up sementara untuk reman dan sebagainya. Inilah pentingnya KKM ini untuk mendapatkan swab test yang lebih cepat. Sekarang ni 4 jam ya kita dah dapat dia punya result dia tu, dan selepas itu anggota kita yang terlibat kita akan cek juga. Dan sekiranya berlaku ada salah mereka yang ada kesan jangkitan ini positif, dan semuanya akan dibawa. Jadi KKM memberikan satu peranan yang sangat penting dalam NTF yang besar. Jadi yang pentingnya sekarang ni kita perlu bukan saja hari ini, kita 24 hours punya kawan, dan setiap bukan Sabtu Ahad dan kita selalu menunggu lama dan sebagainya. Jadi inilah kekangan kita lah pada waktu ini tertentu. Baik, kita ini semua sebenarnya menjemput pegawai-pegawai yang juga datang bersama tetamu istimewa kita pada pagi ini untuk bersama kami di platform Bicara Politik Ekonomi ini. Sedikit rangkuman Datuk. Dalam norma baru ini, anda semua bertugas tidak kira masa. Bagaimana keselamatan anggota dan pegawai kita di lapangan ini sentiasa dijaga? Okey. Yang pertama sekali ialah pematuhan kepada SOP. Wajib. Dan juga harus mengikut dengan ketat. Jika tak perlu keluar, janganlah keluar daripada kawasan operasi. Maksud saya kawasan penempatan kamp. Kan? Juga kita juga mengambil pendekatan bahawa terdapat juga saringan-saringan secara rambang. Dan juga di samping itu amalan-amalan harian. Untuk mencegah wabak inilah. Contohnya seperti memakai mask, ambil suhu setiap hari, elakkan bercampur, yang mana ada gejala haruslah declare dan juga membuat pemeriksaan serta-merta dan sebagainya. Kita sangat kritikal di kawasan operasi ini. Anggota-anggota ini sangat kritikal, tidak dijangkiti oleh virus ini. Dan untuk itu rakyat Malaysia berterima kasih kepada semua yang bertugas, kepada NTF dan juga MOH, Kementerian Kesihatan Malaysia yang juga sentiasa bertugas tidak tentu masa untuk memastikan keselamatan negara kita. Untuk itu Bicara Politik Ekonomi melabuhkan tirai di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Lieutenant General dan Haji Aziz Haji Arsyad TUDM dan juga Lieutenant Laksamana Muda Maritim Kamarul Zaman bin Abu Hassan MM, dan anda juga kami terus ingin sarankan dapatkan nombor hotline talian National Task Force ini 011-6251-1223, dan untuk itu kita jumpa lagi minggu depan, dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey.